النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Jadi kita hubung dalam pengajian kita kitab Furu' Masail dalam masalah tayamum. Dalam masalah tayamum sikit sebanyak, iaitu kita ambil muka surat 43 jilid pertama. Dia kata sini, tengah-tengah, Su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang tayamum sebab ketiadaan air. Tak ada air, tiada air membaca khutbah. Dia nak baca khutbah, air tak ada, maka dia boleh bertayamum. Maka tengah baca khutbah, maka melihat ia akan air. Pakai pergi peli, apa tu, peli air ni. Buka peli, air tak ada weh. Lepas tu tak ada, ambil air semayang di rumah pun tak ada air, di sejid pun tak ada air. Pakat buka lah peli air, buka, tak ada weh. Lepas tu di sejid pakat mari weh. Kita tak apa, kita sediakan tanah, buat kita nak semayang ni tadi boleh bertayamum, makmum pun bertayamum, tok khotib pun bertayamum. Tiba-tiba bila tok khotib naik atas mimbar, dia Jumaat buat lagu mana? Iaitu baca khutbah dulu, lepas tu baru semayang ke? Ada pun semayang raya, dia semayang dulu baru baca tebah. Tu kena ingat. Jadi bila kata semayang Jumaat nak baca tebah, lepas tu dia baca, tengah-tengah baca, tengok peli air tu tadi, dia nampaklah daripada mimbar ni, nampak tempat ambil semayang, tu ambil air. Pas nak buat lagu mana? Adakah dia nak kena turun ambil semayang ke kok ano? Adakah wajib diputuskan bacanya khutbah tu atau tiada? Tak kena putus, baca sampai berhabis dua khutbah tu. Sebab dia kena baca dua khutbah Dan dia kata, adakah boleh dihimpun satu, itu satu masalah. Masalah yang kedua pula, adakah boleh dihimpun satu tayamum semayang Jumaat dengan Zuhur? Semayang Jumaat dengan Zuhur. Bagaimana boleh himpun dua ni? Iaitu apabila bertanggung di atas qaul yang mengatakan kalaulah caping, ada keuzuran dalam Jumaat kita. Contoh kata, kita semayang Jumaat tak? Semayang. Bila semayang, kita tak cerak. Tengok mana? Dalam 40 orang ni, ada salah seorang dalam 40 orang ni, Fatihah dia tak betul. Faham? Walaupun ada kaul yang mengatakan boleh kita semayang Jumaat dengan 12 orang. Boleh semayang Jumaat dengan 4 orang. Boleh. Ada pendapat lagu tu dalam mazhab kita sendiri. Lagu tu mana? Lagu mana? Kita pergi pada mazhab yang kata 40 orang. Dalam 40 orang, bila jadi lagu tu, kita nak selamatkan yang 40 orang ni, maka kita semayanglah Zuhur. Kalau kita naknya, kita nak tengoknya baik mana ataupun lagu mana benda ni boleh jadi, kita kena pergi kepada Indonesia. Abu pergi sendiri dah Indonesia. Setiap masjid, kalau dia Aceh tu, dia semayang Jumaat, lepas semayang Jumaat dia akan terus semayang Zuhur. Beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qamat lalu dah. Qamat lalu dah, terus semayang sepadu Zuhur. Sebab apa? Sebab kata takut caping dalam Jumaat tadi, ada rosak dalam semayang Jumaat, maka terselamat sebab kita kapuh dengan Zuhur dah. Situ deh. Betul lah tu? Betul lah juga. Tapi kalau ngaji kitab tinggi pula, dia kata, buat apa kita semayang Zuhur tu kalau kita yakin dah Jumaat kita sah? Buat apa semayang Zuhur dah? Main Jumaat tu pandai dah lah, memada dah lah. Bila orang ngaji kitab-kitab rendah, maka dia akan jumpa tak boleh. Sebab kita nak selamatkan Jumaat kita dengan caping ni tadi, maka kita buatlah Zuhur. Kalau orang ngaji kitab Mutala'am Badrin, dia lagu tu. Tapi kalau orang ngaji kitab Fathul Wahab ni, Mahalli, dia bagi tak kena, tak perlulah kita buat jadi Zuhur pula. Situ. Jadi boleh tak kita ni nak semayang Jumaat, lepas tu takut jadi Jumaat kita tak sah ke, jadi rosak ke, kita semayang Zuhur. Hanya Zuhur tu pula buat dengan sebab kita tayamum nak semayang Jumaat tadi, kita buat semayang Zuhur pula. Dua ibadat tu tadi, Zuhur dan Jumaat, kita buat sekali. Boleh ke tak?
Dan seorang tayamum membaca khutbah, ni masalah yang ketiga. Baca tebah, maka dibaca ia akan khutbah adalah baginya membaca tebah bagi kaum yang lain pula. Mula dia baca tebah bah ni 40 orang. Sejik hello. Contoh kata sejik hello, dia membaca tebah untuk 40 orang ni. Habis dah khutbah, ni pergi beralih bucu tu, pergi sembahyang Jumaat. Nah, dia baca tebah, dia tu email ni dia baca tebah je. Mari yang dua pula mari. Mari masuk sejik, dia baca tebah pula yang kedua ni pula. Orang ramai yang 40 ni yang kedua ni. Boleh ke tak baca ketebah sampai 2 kali tu lagu tu? Bahas dalam fiqh boleh tak lagu tu? Boleh. Sebab apa? Dia baca tebah saja. Dengan demikian tayamum itu yang pertama sekali pada satu tempat yang harus berbilang Jumaat. Dia tempat yang harus berbilang Jumaat. Sebab masjid kecil ke, tak ada tempat, tanah lapai tak ada, maka kena berhimpun sekadar tu saja, maka kena buat 2-3 kali lah. Maka berbilang-bilang khutbah Jumaat. Boleh tak? Maka dia jawab, adapun masalah yang pertama. Mana masalah pertama? Orang ni bila sembahyang, bila baca tebah, tiba-tiba dia nampak air. Bila dia nampak air, adakah dia kena putuskan dia punya ketebah tu tadi, turun ambil air sembahyang? Dalam masalah ni, maka manakala tayamum sebab ketiadaan air tu, maka dapat air, nampak air pada pertengahan khutbah, hendaklah diputuskan dia khutbah tu tadi. Turun mari. Turun mari kena pergi ambil sembahyang tu. Dan ia ambil wuduk dan dihubungkan dia khutbah kalau dia boleh, sebab khutbah ni dia kena ada 5 rukun. Alhamdulillah kena ada. Lepas tu selawat, lepas tu wasiat, lepas tu doa, lepas tu waizah, iaitu pesan atas rukun nasihat kepada ahli jemaah. Kalau kita baca tebah merapu tak tahu kat mana, tu orang panggil wasiat tak ada, maka luput rukun khutbah. Jadi 4 saja, maka khutbah tadi tak sah. Lepas tu perhati pula, kalau baca tebah selawat tak ada, maka khutbah tu tak sah. Maka kita yang dengar ni tadi kena perhati, dengar tak khotib baca tebah tu, dia sebut dah alhamdulillah. Kadang-kadang sejid dia ambil apa, tok imam yang lain, tok khotib lain, nampak kata orang ni sedap weh, dia ni biasa sedang ni, orang kenal ramai ni, panggil baca tebah. Dia pun semangat nak baca tebah. Bila baca tebah, bismillahirrahmanirrahim, selalu dah alhamdulillah dia terlupa. Baca ayat Quran tapi alhamdulillah dia terlupa, ataupun dia berselawat dia terlupa, ataupun dia tak ada cerita apa-apa, tapi takir orang panggil takir ni, atau rupa apa, mencela, mencaci maki dan sebagainya, dia tak ada jadi wasiat atau orang panggil muaizah, memperingatkan manusia, tak ada lagu tu. Maka luput salah satu daripada 5 rukun khutbah ni tadi, maka sembahyang Jumaat tadi tak sah. Sebab sembahyang Jumaat 2 khutbah merupai 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang Jumaat tu itulah, tapi 2 khutbah ni dia merupai dengan 2 rakaat. Jadi 4 rakaat, tapi dia kita ganti dengan khutbah 2 khutbah. Bila rosak habis lucut. Jadi sebab itulah kapuh ni masalah yang kedua ni. Nampak caping caping khutbah jadi tak kena. Kita sembahyang Zuhur, dan kampung kita ni pun ada yang mana kata nampak beragai baca Al-Quran pun baca Al-Quran jadi terabur, jadi terotip tapi terabur. Bagi orang tak reti tak apa, dengar molek. Tapi kalau bagi orang reti dengar, sudah. Ni bagi bawah dia jadi bagi atas. Bagi domah jadi bagi so. Sudah. Orang bawah dia giling-giling kepala. Untuk khotib sedap baca bo. Tapi baik tu kena tengok dulu, tengok surat tu belancar, Quran, hadis kena lancar. Kalau tak nyanyi, orang panggil apa? Kena ketawa, kena sukakan orang luar masuk kampung kita. Tak khotib tak ni ya, kampung ni. Malu kat orang. Ada tak? Ada belana. Ni. Habis itu. Lepas tu bila kata masalah ni tadi, masalah pertama, maka dia kena turun, dia kena ambil sembahyang, lepas tu hubungkan khutbah tu. Jika tiada panjang masa, dia sengih ni ambil air sembahyang tu. Ambil sembahyang la'i wajah. Ambil sembahyang lama. Habis kalau tak lama tak boleh. Baca khutbah kena semula.
Adapun ambil sembahyang setelah ambil sembahyang, tak lama sebentar aja nak ambil sembahyang. Hubung boleh lah. Hubung yang tadi. Kalau dia kata dia buat rukun yang ketiga, hubunglah yang keempat dengan yang kelima. Dan jika ia pada tempat itu gugur fardu sembahyang padanya dengan tayamum, dan jika ia tempat itu tiada gugur fardu sembahyangnya dengan orang tu tadi baca orang baca tebah tu. Nah, dia ni adakah salah seorang daripada orang yang 40 tu ataupun orang yang bukan daripada 40 tu, maka dimulakan khutbah yang lain kalau orang panggil senggih masa dia ambil wuduk tu lama. Dan adapun masalah yang kedua, masalah keduanya lagu mana tadi himpun Zuhur dengan Jumaat, maka harus dihimpunkan antara Jumaat dengan Zuhur dengan satu tayamum. Boleh kita kapuh Jumaat dengan tayamum. Adapun masalah yang ketiga, maka harus baginya bahawa membaca khutbah bagi kaum yang lain. Harus boleh. Baca tu baca tu dah, sudah dah. Habis. Maka yang ni orang ni pergi kono, jemaah ni pergi kono semayang Jumaat. Mari jemaah yang lain pula. Dia ni baca tu semula. Alhamdulillah. Lepas tu ittaqullah, takut kepada Allah. Itu salah satu daripada rukun lagi. Mana kata baca kepada jemaah yang kedua dengan tayamum tula. Satu tu tadi. Boleh. Jika ada cukup 40 dengan yang lain daripadanya, lain daripada dia. Adapun jemaah yang kedua ni 39 orang. Dia ni jadi yang ke-40, tak boleh. Nak kata jemaah yang kedua ni dia kena 40 orang, dia ni jadi masuk yang ke-41 yang baca tebah yang trik 2 kali yang kedua ni tadi. Situ. Maka masalah-masalah ni tadi sebaik-baiknya kita ingat, kita orang tua-tua ni, lapis-lapis muda ni tadi dalam kampung kita tak mengaji. Ngaji pun sikit-sikit, bila caping orang nampak budak ni suara sedap nampak kata tengok ada suruh dia baca tebah. Boleh baca jawi, lepas tu kecek pun sedap, baca tebah. Baca tebah ada salah satu daripada rukun terluput. Maka tak ada orang buat apa? Tak ada orang tahu. Orang pakai duduk dia saja. Kita tahu dah ni. Tak boleh. Bangun berdiri. Tegar. Takut caping dalam hukum hakam dalam semayang kita. Habis itu. Kemudian katanya su'ila ridwanhu daripada seorang apabila tayamum bagi membaca khutbah. Allah. Ada apa nak tanya? Cuba berwayak dululah dalam masalah kita ambil semayang. Bila dalam keadaan tidak ada air pada apa? Pada tempat yang ghalibnya memang tak ada air. Adapun tempat yang biasa ada air, dia lain masalah. Biasa ada air, tiba-tiba tak ada air, kita bertayamum. Adapun biasa tempat yang sokmo tak ada air, tiba-tiba kita ada air sikit je. Lepas tu kita bersama dengan siapa? Kita bersama dengan ibu kita. Mek kita ni dia sebagai apa? Syurga kita di bawah tapak kaki dia. Maka kita muliakan dia sampai kita semayang doa kepada dia. Dalam lepas pada Fatihah disunatkan kita baca doa kepada kedua ibu bapa. Lepas semayang pun kita berdoa. Doa kepada mak bapak kita. Kama rabbayana saghirah tu tadi doa supaya Allah ampunkan. Tapi dalam masalah ibadat ni tadi, mek ke ayah ke sesiapa saja tak ambil kira. Maka mendahulukan kita dulu, kita ambil semayang, maka mek kita boleh bertayamum. Adapun caping kata mek kita ni dia tak boleh kena tanah. Kena orang panggil sebab tak boleh kena tanah, maka kita ni tadi buat lagu mana? Mek kita tak boleh kena tanah, kena air boleh. Fardu takdirnya. Maka kita bolehlah bui dia air, kita bertayamum. Kita kena tengok muslihat dari segi masalah hukum ni tadi. Iza ikhtalaful ahwal fakhtalaful hukmu. Apabila bersalahan keadaan, maka bersalahlah hukum. Supaya kita kata dalam masalah yang kita nampak cerak-ceraknya, babi haram, tapi dia boleh ketika darurat boleh jadi halal kita makan. Nampak tak? Situ. Habis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa karim tayyibul afwa wa Allahumma zidna min nafi'a wa min taqabbal. Alhamdulillah.